lagi seorang dah share, dah queue untuk share. Ustazah Ma. Okey. Tak tukar nama sebab laptop. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Yat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi semua. Selamat dalam perjalanan kepada Siti Rizo. Selamat balik ke Sandakan, jumpa dengan family insya-Allah. Pastinya keajaiban banyak berlaku sebab kat situ ada the power of silaturahim. Saya nak share 5 perkara yang saya belajar minggu lepas bersama dengan PT Leo Kalat. PT Leo Kalat ni adalah PT daripada Belgium. Kami punya organisasi. Dia adalah presiden tim kepada kami punya presiden tim Drive Vancouver, kan. Jadi alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, mungkin ada orang yang lama-lama pernah jumpa dengan Leo Kalat ni, dan Leo Kalat ni sebab ada tim saya yang petik gambar dia dan letak gambar arwah Profesor Dr. Idrus, lebih kurang sama wajah dia. Dan bahasa dia, percakapan dia, impak dia kalau dia bercakap tu sepatah-sepatah memang terus masuk dalam hati. InsyaAllah. Nanti saya ada rakaman dia, nanti saya akan share dengan mana-mana yang nak lah kan. Dan 5 perkara yang saya belajar, tapi sebelum saya cerita apa 5 perkara yang saya belajar tu, saya nak share latar belakang dia sikit. Leo Kalat ni, dia jadi presiden tim pada umur dia 41 tahun pada 2003. Dan masa dia jadi presiden tim, masa dia mula-mula, dia jumpa Herbalife macam mana? Dia jumpa Herbalife daripada satu iklan. Mana kalau orang tabur-tabur iklan kan, lepas tu dia call iklan tu, dan iklan tu dia pergi rumah orang yang call tu, yang buat iklan tu, sampai kat rumah. Kemudian orang tu hanya pasang, sponsor dia tu hanya pasang video daripada Herbalife, cerita pasal testimoni. Bayangkan masa tu tahun awal-awal Herbalife kan, tahun 80-an, tahun yang orang susah nak terima apa-apa lagi, pasang video je, dan daripada video tu dia kata dia nampak orang lost weight banyak. Dia hanya turun 6 kilo je, tapi dalam video tu dia nampak orang turun lost weight banyak. Dia kata kalau ini produk ni bagus, boleh bantu orang jadi sihat, why not aku buat. Dia pun ambil kekuatan buat, dia nak cuba Herbalife, dan dia bagi tahu dia nak jadi member dan jadi ahli dan nak buat Herbalife lah. Dan apa yang berlaku, dia masuk dalam Herbalife bulan pertama tu, dia kata, sponsor dia kata, kalau kau nak berjaya dalam bisnes ni, kau kena pergi dekat satu convention di masa tu dekat mana, saya tak ingat, Paris ke Venice ke kan. Dia kata tapi nak pergi kena jadi supervisor. Dia baru masuk, tapi kalau nak berjaya kena pergi event, dan nak kena pergi event tu kena jadi supervisor. Dia pelik, macam mana jadi supervisor? Dia tanya, nak jadi supervisor kena buat 4,000 VP. 4,000 VP masa tu. 4,000 VP. Jadi bayangkan duit yang dia ada, dia pergi Herbalife tu pun dah banyak hutang dia kata. Sebab dia kata dia memang mismanagement dia punya diri. Dia pergi tu nak selesaikan segala hutang dia. Dia pergi nak kena jadi supervisor, dia kata dia terpaksa pinjam lagi duit orang untuk dia invest, untuk pergi berjaya dalam Herbalife. Dia pergilah ke sana, dia kata, tapi dia kata dia pergi sana tu ada cerita juga. Dia beli 4,000 VP dalam bulan tu dan dia berjaya untuk pergi. Dan dia kata kalau lepas dia dah beli tiket, dah berjaya nak pergi, kita lagi spektakular ni kan, siapa dah ada lanyard? Lanyard spektakular minggu ni kan. Okay. Dia dapat pergi, dia kata kalau kau nak berjaya, kau jangan pergi seorang. Dia kata nak berjaya, pergi bawa orang pergi sama. Masya Allah, dia kata macam mana nak buat ni? Dia kata tak apalah, dia pun ajak orang, semua nombor telefon yang ada dalam list tu dia kenal. Masa tu tak ada internet, tak ada WhatsApp, tak ada apa lagi. Dia kata dia call semua orang yang dia kenal, dia ajak join Herbalife, dia ajak jadi supervisor. Amazingly, ada 18 orang bersetuju untuk jadi supervisor dan pergi ke event tu. Dan bulan pertama dia jadi supervisor, dia buat 34,000 VP. Nak tak dengar cerita dia? Kita sambung dalam CTD yang akan datang, insya-Allah. Boleh? Jadi belum masuk pada pengajaran lagi. Besok dah. Jadi kita berhenti kat sini dulu. Kayat? Sama je. Okey. Sambung. Kalau sambung, belanja saya nombor 7. 7777. Okey. Baik, saya dapat 5 pengajaran daripada apa yang dia cerita. Cerita dia panjang. Saya ada rakaman dia sejam setengah, tapi saya nak cerita 5 poin yang dapat daripada
Cerita intro je dah best, bayangkan isi dia lagi best. Baik, pengajaran yang pertama, sebab dia ni, dia kata pengajaran pertama, dia kata Herbalife is simple. Ambil perkataan tu, S-I-M-P-L-E, simple. Herbalife is so simple. Dia pergi masa bulan pertama dia jadi supervisor, dia pergi, dia balik, dia berjaya bawa 18 orang tu, tapi dia kata tak ada orang yang stay. Sebab apa? Sebab dia balik Belgium, masa tu Belgium dapat satu highlight, dua muka surat dekat media utama bagi tahu pasal Herbalife ni scam. Herbalife ni dia dapat publicity yang buruk tentang Herbalife. Jadi semua yang dia cerita pasal Herbalife lari. Bayangkan cabaran yang dia hadapi. Kemudian dia kata dia memang dia terus juga sebarkan. Masa tu ada Mak Hughes kata just lay down. Kan, maknanya low profile, dia kata keep low profile. Kemudian dia sampaikan juga mesej tu, dan dia kata dan akhirnya dia pun frust, dia tak percaya, dia tarik diri, dan dia frust lah, dia hilang. Mana dia capai get team dalam tempoh 3 bulan, dan dia capai mil team dalam tempoh 17 bulan. Tapi selepas cabaran yang terlalu kuat tu, mana tentangan yang hebat terhadap Herbalife pada masa tu, jadi dia pun terpaksa macam surrender lah. Dia surrender oleh kerana dia ada semangat. Dia pergi cuba 3 MLM lain. 3 MLM lain. Dan 3 MLM ni dia berjaya. Dan panjang ceritanya, saya pendekkan. Dan akhirnya dia kembali kepada Herbalife, walaupun level dia dah nak hampir President Team, saya tak pasti. Sebab saya dengar cerita mula-mula President Team dia berhenti. Kemudian saya dengar cerita dia mulut dia sendiri, dia kata dia Mil Team dia berhenti. Saya tak tahu yang mana satu yang betul. Okey, kemudian masa dia balik ke dalam Herbalife, dia kata berbanding dengan 3 MLM yang dia cuba tu, Herbalife is so simple. Sebab ada perkara yang kelima. Jadi kena tunggu yang kelima lah. Jadi dia kata stay dalam Herbalife, sebab daripada organisasi dia yang dia jumpa dengan orang yang mula-mula cerita dekat dia pasang iklan tu, video tu, dia kata daripada organisasi dia ada seorang daripada Filipin dah jadi President Team. Tapi dia dah berhenti. Dan dia tak stay pada masa tu, dia tak renew. Jadi President Team tu dia tak dapat apa-apa daripada President Team tersebut. Dia kata dia macam menyesal. Tapi Mak Hughes kata jangan risau, kau perlu belajar daripada situ, ambil lesson dan jangan salahkan diri kau. Power tak? Dia kata Herbalife is so simple. Tu pengajaran yang pertama. Kalau yang pertama pun dah power, yang kedua, 3, 4 lagi power. Yang kedua dia kata everything is all about energy. Kita yang kena jaga diri kita. Kita kena jaga energi kita. Dia kata dalam journey dia, dan dia cakap tak macam saya lah, dia cakap sepatah satu-satu. Dia kata semua pasal energi kita. Kita ni energi satu, sama dan terhubung. Maknanya kita ni satu energi je. Kita yang kena kontrol. Herbalife ni bisnes sebenarnya, kita dok beranggapan bisnes ni turun naik. Dia kata tak, sebenarnya kita yang turun naik, bukan bisnes. Herbalife dia sentiasa akan naik. Kita yang turun naik. Kita ni ada pada energi yang sama. Jadi kita kena jaga energi kita. Kita kena berkawan dengan orang yang betul, duduk dalam circle yang betul. Kita kena berjumpa dengan mentor. Dan dia jumpa dengan Mak Hughes direct. Dan dia kata apa yang ada pada Mak Hughes yang membuatkan dia stay sehingga hari ini. Dan bila dia bercakap, dia sebut nama Mak Hughes je, dia sebab. Sebut je nama Mak Hughes je, dia sebab. Sebab impak Mak Hughes dalam hidup dia. Dan kita boleh rasa impak Mak Hughes, walaupun dia bukan Islam, tetapi amalan Islam yang dia ajar, yang diterapkan dalam kita, iaitu yang kelima nanti saya nak share. Yang tu yang membuatkan kita kekal dan stay dalam hari ini. Dan kita berada, 89 orang berada dalam CTD hari ini. Jadi yang kedua, jaga energi. Yang ketiga, be authentic. Be yourself. Jangan jadi orang lain. Dia kata, pernah dengar tak perkataan fake it until you make it? Dia tak berapa nak setuju, dia kata. Dia kata just be yourself. Be original. Be authentic. Be yourself. Dan dia kata you akan stay lama. Kan? Jadi betul Coach Azli kata dia sebab. Dengar story dia memang sebab. Saya ada rakaman. Siapa nak 370. Okey, ataupun siapa nak kena 5,000 VP bulan Februari. Boleh macam tu. Okey. Okey. Yang ketiga, authentic. Kena jadi diri sendiri. Jangan jadi orang lain. Kita tak boleh nak ikut orang.